Tuan Ramli bin Datuk Muhammad Noor dari Cameron Highland untuk soalan pertama. Cameron Highland ingin meminta Perdana Menteri menyatakan apakah soalan nombor 1 ya. Meminta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan. Tak perlu baca soalannya. Faham. Saya ingat nak panjangkan. Terima kasih Yang Berhormat. Kita semua buat salah kadang-kadang tu. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Cameron Highlands. Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan sentiasa memberikan perhatian serius dalam membenteras kegiatan sindiket warga asing yang mengambil kesempatan untuk meneroka tanah-tanah di pelbagai kawasan yang belum dibangunkan kerajaan dan pemiliknya. Perlu dinyatakan di sini Yang Berhormat, isu bagi pencerobohan tanah-tanah kerajaan di setiap negeri adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Merujuk kepada Seksyen 425 Akta Kanun Tanah Negara 1965 dan Seksyen 447 Kanun Keseksaan Menceroboh. Majlis Keselamatan Negara tidak mempunyai sebarang kuasa dalam hal ehwal tanah negeri, melainkan kerajaan negeri memohon pertolongan dari kerajaan persekutuan seperti Kerajaan Negeri Pahang di mana Cameron Highlands terletak. Jadi ini adalah mungkin berkaitan rapat juga dengan kes pencerobohan tanah kerajaan tanah di Cameron Highlands. Dari segi kesalahan, tindakan denda tidak melebihi daripada RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya boleh dikenakan kepada pelaku dan mereka yang bersubahat. Itu adalah perundangannya Yang Bertua. Agensi yang bertanggungjawab mengetuai usaha ini adalah Pejabat Tanah Daerah dan aduan dibuat terus kepada PDRM mengenai pencerobohan yang telah dilakukan. Yang Bertua, keadaan seperti ini berlaku kerana kekurangan penguatkuasaan yang lebih tuntas dan tindakan yang lebih bersepadu perlu dibuat terhadap jaringan-jaringan sedikit warga asing di tanah kerajaan yang belum dibangunkan, dan peniaga juga boleh lari dari membayar cukai dengan keuntungan yang diterima daripada aktiviti pertanian di tanah-tanah kerajaan yang belum dibangunkan. Yang Bertua, Yang Berhormat Cameron Highlands, beberapa tindakan dan langkah untuk menangani isu ini, antaranya menjalankan operasi pencerobohan tanah yang terurai secara haram dan menjalankan operasi pencerobohan tanah yang diterukai secara haram dan melaksanakan operasi secara bersepadu bersama agensi keselamatan lain seperti ATM, Jabatan Immigration, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Agensi Kawalan Sempadan AXEM. Kedua, mempertingkatkan risikan dan operasi di lokasi panas atau hotspot kemasukan parti seluruh negara, membuka siasatan di bawah kesalahan jenayah terancang, dan antara insiden-insiden yang pernah berlaku Yang Berhormat dan juga maklum pada Yang Berhormat sebab berlaku dalam kawasan Yang Berhormat adalah penangkapan pemilik-pemilik kebun yang meneroka secara haram di bawah Ops Benteng yang melibatkan 24 anggota penguatkuasa termasuk polis dan tentera yang ditahan. Ops Gading dengan tangkapan 118 orang pemilik kebun iaitu penduduk tempatan kerana terlibat dalam penerokan tanah secara haram, dan Ops Lestari yang menggantikan Ops Gading yang melaksanakan secara inklusif merangkumkan kebajikan dan kesejahteraan pekebun. Kerajaan akan terus memastikan masalah pencerobohan ini dapat dibanteras. Pihak kerajaan tidak akan bertolak ansur dan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya melanggar peraturan serta undang-undang negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Ramli untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada jawapan. Alhamdulillah. Hanya yang saya agak tertekan sikit ingin penjelasan juga. Itu tindakan-tindakan yang telah diambil. Apakah langkah-langkah supaya benda ni jangan berulang? Ini bila kita beroperasi sekali ambil tindakan semua lari. Lepas itu benda itu bulang. Apakah langkah-langkah yang dicadangkan oleh pihak kementerian? Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Di-Pertua, langkah-langkah Yang Berhormat yang perlu dibuat dan saya amat setuju memang ada pembolosan dan ketirisan di sini dan jadi pencegahan untuk dilaksanakan bagi mencegahkan lagi perkara ini berulang kali adalah
Nombor satu, menjalankan pemantauan secara berkala terhadap kawasan-kawasan yang berisiko untuk diterokai dan meningkatkan usaha dan kekerapan penguatkuasaan secara bersepadu, secara lebih strategik dan berfokus dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Setiap pegawai yang diberi kuasa atau ditugaskan dalam unit penguatkuasaan perlu diberi kefahaman yang sejelas-jelasnya supaya ketegasan pegawai dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan setiap negeri. Jabatan teknikal juga yang lain seperti Jabatan Bekalan Air, Jabatan Bekalan Elektrik hendaklah turut memainkan peranan bersama dengan pihak berkuasa negeri dalam menangani masalah pencerobohan ini supaya kita dapat merungkai perkara ini secara tuntas. Dan ada lagi ni yang betul, memperkasakan keupayaan risikan dengan melakukan engagement dengan penduduk setempat bagi mendapatkan maklumat mengenai sebarang aktiviti penerokan secara haram, memberikan kesedaran awam terhadap masyarakat mengenai peri pentingnya peranan yang perlu dimainkan dalam membentras penerokan secara haram khasnya di kalangan warga asing, memberi pendedahan kepada masyarakat umum tentang baik buruk dan masa depan mereka di negara ini sekiranya kegiatan pencerobohan tanah ini terus berlaku, dan meminta orang ramai memberi kerjasama dalam menangani masalah ini dan menggunakan media massa dalam meningkatkan kesedaran kepada orang ramai. Dan jangan pula kita membiarkan pihak penceroboh mengambil kesempatan menagih simpati pula pada orang ramai atas tindakan penguatkuasaan ke atas mereka. Dan justifikasi ke atas langkah penguatkuasaan perlu diperjelaskan sejelas-jelasnya kepada pihak awam supaya mereka faham dan menerima secara positif perkara ini. Dan satu lagi yang Ketua, menyediakan laporan mengenai cukai tanah dan premium dari semasa ke semasa. Dengan ini pihak berkuasa negeri dapat memantau dan mengenal pasti mana-mana kawasan yang tidak dikenakan cukai dan tunggakan yang perlu dijelaskan dari masa ke semasa. Mengkaji semula kegunaan pembangunan tanah, kenapa tanah-tanah itu tidak dibangunkan dalam masa yang sesuai. Dan akhir sekali yang Ketua, ini semua perlu dilaksanakan dengan tegas, bersungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak, termasuklah ahli-ahli politik yang ada dalam Dewan Rakyat ini. Mohon kerjasama. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Speaker. Ya. Dari jawapan Timbalan Menteri, Timbalan Menteri menyedari sistem negara kita mengamalkan sistem federalism. Soalan saya, adakah daripada jawapan Timbalan Menteri itu meletakkan kegagalan penguatkuasaan di pihak kerajaan negeri dalam perkara ini? Terima kasih. Silakan Yang Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Ketua. Semestinya apa saja usaha, dia mesti ada satu pertindihan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri Yang Berhormat. Jadi soal tanah jelas bahawa ianya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi mungkin itu sebab MKN dalam masa yang sama perlu mengadakan kerjasama di mana usaha-usaha Majlis Keselamatan Negara yang dah tentu pakar dalam bidang perkara ini untuk memberi kerjasama secara tuntas hingga ke bawah. Yang paling penting Yang Berhormat, Yang Ketua, adalah kesedaran di kalangan pejabat awam bahawa kerja seseorang pejabat awam di dalam pejabat tanah itu bukan hanya untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dari segi transfer dan melihat perkara-perkara yang kebiasaan dibuat hari ke hari oleh pelanggan-pelanggan yang datang pejabat tanah, tetapi juga hal-hal pencerobohan ini yang juga mengambil kira hal-hal berkaitan jenayah dan juga akta-akta yang berkaitan dengan immigration. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sekarang